Selamat petang, salam sejahtera. Akhirnya Anwar menang juga dalam kes membabitkan Najib Tun Razak. Ramai orang mempersalahkan Anwar, ramai orang cuba menembak Anwar, ramai juga terutamanya pembangkang juga para pengikut Najib cuba mencari peluang untuk menjatuhkan Anwar, cuba mencari peluang untuk mengecil-kecilkan kuasa Anwar Ibrahim. Kali ini bukan saja semuanya telah ditutup mulut dengan ulasan dan penjelasan ini, malah kita semua sudah faham dan akan faham bahawa Anwar Ibrahim tidak perlu dipersalahkan. Perdana Menteri ke-10 tak patut dipersalah. Kuasa pengampunan haknya ada pada Agong oleh Norman Redzuan dari Harapan Delhi. Kes pengampunan Najib seperti dijangka mengundang reaksi pelbagai pihak. Saya telah menjangkakan ia akan memberi implikasi besar kepada kerajaan Madani kerana masyarakat ramai tidak faham proses mesyuarat lembaga pengampunan itu. Saya juga tidak terkejut dengan keputusan itu. Begitulah juga saya tidak terkejut dengan reaksi daripada pembangkang dan penyokong mantan Perdana Menteri itu. Pembangkang seperti dijangka akan menuding jari kepada Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim. Malah Dr. Zaliha juga menerima tempiasnya. Saya pasti Syed Saddiq Syed Abdul Rahman faham, tetapi sengaja buat tidak faham apabila meminta Dr. Zaliha letak jawatan. Apa kaitan Dr. Zaliha dengan keputusan lembaga pengampunan itu? Dan yang lebih menariknya ialah sudah lama Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak bersuara, tiba-tiba pula muncul melalui Parti Muda perkara itu yang dinyatakan, yaitu pengampunan Najib diulas oleh Muda pula. Bagaimana dengan kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman? Apa kena-mengena Dr. Zaliha dengan keputusan yang dibuat oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong itu? Ku sangka Syed Saddiq ini bijak, rupanya tiada bezanya dia dengan Wan Faisal. Maka bertalu-talu reaksi serangan pembangkang yang pemimpin meracuni rakyat dan yang rakyat tidak tahu proses lembaga pengampunan berjalan mula memaki hamun Perdana Menteri ke-10. Kita lihat bagaimana kuasa yang di Pertuan Agong perkara 42. Nombor 1, yang di Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau yang di Pertuan Negeri sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya. Dalam kes Najib sebagai pesalah, dia mempunyai hak untuk menjalani proses rayuan. Bermula di Mahkamah Rayuan, jika gagal ke Mahkamah Tinggi dan jika masih gagal dalam rayuan, Najib boleh file rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Ketiga-tiga proses itu telah Najib lalui dan dia mempunyai satu lagi peluang atau boleh diibaratkan sebagai talian hayat dengan membuat petisyen untuk mendapatkan pengampunan dari yang di Pertuan Agong yang mempunyai kuasa memberi ampun, tunda hukuman atau lega hukuman. Proses rayuan kepada lembaga pengampunan adalah hak setiap individu yang disabitkan dengan kesalahan untuk membuat rayuan kepada Raja. Jadi itu hak Najib dan Perdana Menteri ke-10 atau kerajaan tak boleh menghalangnya. Najib bukan ahli politik pertama mendapat pengampunan kerana Datuk Seri Anwar, Datuk Harun Idris dan Datuk Mokhtar Hashim juga pernah mendapat pembebasan sedemikian. Contohnya dalam kes Datuk Seri Anwar, beliau dibebaskan bukan kerana Mahathir seperti didakwa, tetapi kuasa agung sendiri apabila petisyen dihantar kepada baginda. Sepatutnya, semua pihak menjaga adab kerahsiaan kerana
Lembaga pengampunan diraja ini diketuai oleh Agong dan pemimpin tertinggi di Malaysia. Menteri Komunikasi apabila diminta apa keputusan lembaga pengampunan, beliau menjawab tidak boleh beritahu walaupun dengan mereka yang rapat dengan dirinya. Katanya ringkas, saya telah mengangkat sumpah simpan rahsia. Ramai pihak terkejut apabila mendapati isu ini disensasikan. Sedangkan proses mesyuarat pengampunan ini cukup rahasia dan teratur seperti lazimnya. Kuasa pengampunan hanya pada Agong. Yang mengecewakan apabila penyokong bosku juga menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka seolah-olah menyalahkan Perdana Menteri kerana tidak melepaskan Najib Razak. Padahal, kuasa pengampunan itu pada tuanku, bukan pada lembaga penasihat, Perdana Menteri, Menteri maupun Kabinet. Bersyukurlah mantan Perdana Menteri itu mendapat potongan 50%, iaitu penjara daripada 12 tahun, hanya tinggal 6 tahun sahaja. Pandangan peribadi saya, andai kata Najib dilepaskan begitu sahaja, ia akan membuatkan politik negara kembali bergolak. Bukan pembangkang sahaja, tetapi rakyat keseluruhannya hilang kepercayaan kepada undang-undang negara. Barangkali di situ pertimbangan Agong dalam keputusan Baginda. Baginda pasti telah memperhalusi sebaik-baiknya. Segala keputusan itu tidak akan membuat politik negara kembali berkocak. Untuk kerajaan perpaduan atau pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula akan dilihat tiada bezanya dengan kerajaan terdahulu. Malah akan difitnah mencampuri urusan undang-undang negara. Kesan politik kepada Perdana Menteri ke-10 sendiri, reformasi yang cuba dilakukan akan terencat malah diragui oleh kawan dan lawan. Malah, kerana isu Najib dahulu mendapat liputan meluas di seluruh dunia, pastinya akan memberikan implikasi besar kepada pelabur yang akan kembali tawar hati membuat pelaburan di negara ini. Mengakhiri penulisan ini, saya melihat keputusan Baginda sangat tepat dan adil untuk semua. Tiada siapa menang atau kalah. Yang lebih penting, penyokong bosku perlu fokus untuk keyakinan rakyat. Kes 1MDB yang telah mencalar imej parti keramat ini perlu bangkit semula. Jangan salahkan sesiapa. UMNO tewas teruk dalam 2 pilihan raya sebelum ini. DAP pun tidak bersama mereka. Ini bukan isu bersama dengan PH atau tidak, tetapi bagaimana mereka ingin memulihkan keyakinan orang Melayu yang menolak parti itu sejak 2018 lagi. UMNO kena ambil peluang sebagai sebahagian daripada kerajaan dengan kuasa yang ada untuk mereformasikan negara dan parti. Ia tentang masa depan negara dan parti, bukan individu yang datang dan pergi. Kita kena fokus dalam reformasi negara. Ini adalah harapan rakyat. Selepas negara kita mengalami krisis ekonomi sehingga terhutang sebanyak 1,5 triliun akibat pengurusan negara yang lemah dan korup. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.